Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adilah Husna binti Muhammad Nazri ingin membentangkan tentang tajuk nafkah. Nafkah bermaksud seorang isteri berhak mendapat keperluan hidup dan nafkah yang mencukupi daripada si suami. Pemberian nafkah kepada isteri adalah tanggungjawab suami seperti yang telah ditetapkan oleh Islam. Suami perlu menyediakan nafkah zahir dan batin secukupnya mengikut kemampuan suami. Ini jelas berdasarkan kata-kata Allah. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, kerana mereka lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat 24. Nafkah zahir membawa maksud menyediakan makan minum yang mengenyangkan untuk isteri dan anak-anak. Wang belanja harian juga perlu diberikan kepada si isteri dengan kadar yang tertentu mengikut kemampuan si suami. Tanggungjawab dari segi kebendaan pula ialah pakaian. Hukumnya wajib. Yang pertama, selai baju menutupi badan, selai seluar menutupi aurat, telekung menutupi kepala, dan sepasang kasut. Khususnya tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesuai untuk didiami, sama ada secara kepunyaan sendiri, sewa ataupun pinjam. Ciri-ciri tempat tinggal sesuai dengan kewangan suami, berasingan dari keluarga sendiri kecuali dengan persetujuan isteri. Tanggungjawab dari segi akhlak dan kerohanian, suami perlu membimbing dengan didikan agama, mendisiplinkan isteri yang dahaka dengan cara yang makruf. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda dari Nabi Muhammad SAW bermaksud, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, janganlah menyakiti jiran tetangganya, dan hendaklah kamu berpesan tentang berbuat baik terhadap perempuan, kerana sesungguhnya perempuan ini dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang atasnya, sekiranya engkau membiarkannya, dia akan terus bengkok. Oleh itu, maka hendaklah engkau sentiasa berpesan tentang berbuat baik kepada perempuan. Tanggungjawab isteri ialah melayan suami dengan baik, menyempurnakan kehendak suami yang ingin menyetubuhinya pada bila-bila masa selagi tidak bertentang dengan syarak. Memelihara kehormatan diri suami, harta benda suaminya sewaktu di hadapan suami, dan lebih-lebih lagi semasa ketiadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwa binti Azizuddin Syam. Saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang adab menerima dan melayan tetamu. Tetamu ialah orang yang menziarahi kita, sama ada kita jemput ataupun tidak jemput. Tetamu datang rumah kita, apa yang patut kita buat? Okey, pertama, mestilah kita memberi layanan yang baik. Kedua, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Yang ketiga, bermuka manis. Yang keempat, menjamu makanan yang terbaik untuk tetamu. Jangan mengemas sehingga tetamu selesai makan. Kelebihan melayan tetamu: kita dapat pahala dan ganjaran baik di hari akhirat. Kita dapat tunjuk dekat orang yang bukan Islam untuk contohi umat Islam yang mengamalkan adab. Kita juga dapat mengeratkan silaturahim dan memupuk semangat perpaduan. Sekiranya kita tidak melayan tetamu dengan baik, kita tidak akan dihormati dan orang lain akan pandang hina dekat kita. Hidup tidak diberkati, hubungan silaturahim akan terputus, menimbulkan perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat. Adab sebagai tetamu. Kita ni nak kunjung orang, ikutlah masa salam terlebih dahulu setelah dijemput, dan duduk di tempat yang disediakan dengan sopan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni. Yang demikian lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat batas-batas pergaulan ketika melayan tetamu. Pakaian tu mestilah bersih, janganlah koyok sana, koyok sini, tak elok tetamu tengok. Pakaian tu mestilah menutup aurat dan kemaluan. Yang kedua, jaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Yang ketiga, elok melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah tetamu. Contohnya, macam melunjurkan kaki ke arahnya. Antara kesempurnaan iman ialah memuliakan tetamu kerana mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.